Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Buletin pagi 26 Jun bersama saya Azin Hussein. Tajuk utama pagi ini: 4 pekerja asing maut, 4 lagi cedera dalam insiden runtuhan beras Singang. Isu lebihan bayaran bil elektrik, TNB telah buat pembayaran semula kepada 1,400 pengguna. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mayat 4 pekerja warga Myanmar yang tertimbus dalam kejadian tanah runtuh di Batu Feringgi, Pulau Pinang malam tadi ditemui dan dikeluarkan hasil operasi mencari dan menyelamat selama 6 jam. Ketua Polis Daerah Timur Laut ACP Cik Zaimaini Cik Awang berkata, identiti mangsa belum dapat dikenal pasti kerana tidak mempunyai sebarang dokumen pengenalan diri. Kejadian berlaku di kawasan sebuah resort di Jalan Batu Feringgi, Tanjung Bunga kira-kira jam 9.30 malam. Tukang kebun resort yang menyedari mangsa bekerja di kawasan itu menghubungi pihak bomba selepas mendengar bunyi runtuhan tanah. Operasi mencari segera digerakkan dengan bantuan jentera berat seperti jengkau dan kren. Tuan punya tempat ini telah pun memanggil 4 orang pekerja Myanmar yang dia tidak tahu identiti sebenarnya untuk membuat kerja-kerja retaining wall, tebing untuk menahan daripada runtuhan. So sudah seminggu dia orang bekerja di sini. So hari ini berlaku kejadian yang malang inilah. Jelasnya, pemilik resort berkenaan mengupah pekerja terbabit untuk membina tembok penahan tanah selepas menyedari pergerakan tanah di cerun itu. Bagaimanapun tanah itu runtuh ketika mereka sedang bekerja menyebabkan kesemua mangsa tertimbus sedalam 10 kaki di dalam parit yang dipenuhi besi cerucuk. Mayat mangsa pertama dijumpai jam 11.15 malam, diikuti mayat kedua jam 11.49 malam. Manakala mayat ketiga dan terakhir masing-masing dijumpai jam 12.17 dan 3.35 pagi. Kesemua mayat dapat dibawa keluar dalam keadaan sempurna dan dihantar ke Hospital Pulau Pinang untuk bedah siasat. Walau bagaimanapun kita akan merujuk kepada pihak kedutaan bagi mendapatkan butiran lanjut dan bantuan melalui cap jari yang kita kesan dalam daripada mangsa yang terbabit. Itu saja. Terima kasih. Keadaan mayat semua masih dikeluarkan itu? Keadaan mangsa dalam berbagai keadaan. Okey. Dua daripadanya dalam keadaan berdiri. Masih memegang besi-besi cerucuk. Dan proses mencari dan menyelamat ni agak kelewatan tertangguh disebabkan banyak besi-besi cerucuk yang berada di tempat kejadian. Esko Kerja Raya Tempatan Banjir dan Utiliti Negeri Zahir Khair Johari yang turut berada di lokasi berkata, kerja pembinaan tembok setinggi 2.4 meter itu dibina tidak perlu mendapat kelulusan pihak berkuasa kerana ia dilakukan atas tanah persendirian. Operasi mencari disertai 117 anggota dan pegawai dari pihak polis, Jabatan Bomba dan Penyelamat, Agensi Pertahanan Malaysia dan pasukan SMART dengan dibantu Pertubuhan Persendirian. Proses bedah siasat dijangka selesai hari ini. Sementara itu, di Ibu Negara, 4 pekerja binaan warga Bangladesh paras selepas pelantar bangunan dalam proses pembinaan di Jalan Wangsa Delima 8 runtuh malam tadi. Pegawai Operasi Angkatan Pertahanan Awam Kuala Lumpur, Kapten Syahrul Kamar Muhammad Johari berkata, pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian itu pada 9 malam. Seramai 12 anggota bersama 3 ambulans dikerahkan ke lokasi kejadian. Sebaik tiba didapati 4 pekerja terbabit yang berusia antara 23 hingga 31 tahun cedera dihempak batu. Difahamkan pelantar bangunan terbabit runtuh menyebabkan 4 mangsa yang tidak sempat menyelamatkan diri. Semua mangsa dikatakan sedang bekerja ketika pelantar setinggi 13 meter itu runtuh. Keempat-empat mangsa mengalami kecederaan di badan dan dibawa ke Hospital Kuala Lumpur HKL untuk rawatan lanjut. Punca kejadian masih dalam siasatan. Seorang bayi berusia 48 hari dilaporkan cedera selepas sebuah ambulans yang membawanya ke Hospital Melaka terbabas ke bahagian pembagi jalan sebelum melanggar pokok di Lebuh Air Kerum, Melaka. Nas berlaku kira-kira jam 2 petang semalam ketika kenderaan itu membawa mangsa dalam perjalanan balik dari Institut Jantung Negara di Ibu Negara ke hospital berkenaan. Ketika kejadian, ambulans berkenaan dinaiki 3 mangsa lain termasuk pemandu, seorang doktor dan jururawat. Akibat kemalangan itu, bayi berkenaan dimasukkan ke zon merah.
Pemandu ambulans turut cedera manakala doktor dan jururawat terbabit mendapat rawatan sebagai pesakit luar. Usul untuk meminda Perlembagaan Persekutuan bagi membolehkan warga negara berumur 18 tahun untuk layak mengundi akan dibentangkan di Parlimen bulan depan. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Azhar Azizan Harun berkata, usul itu dijangka akan dibentangkan Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Saya rasa pembentangan pertama ialah 4 Julai. 4 hari bulan Julai insyaAllah akan dibentangkan di Parlimen. Dan akan melalui proses Parlimen yang seperti biasalah untuk meminda Perlembagaan Persekutuan. Beliau berkata demikian selepas melancarkan program pendidikan pengundi di Kuching. Cadangan untuk menurunkan had umur mengundi daripada 21 kepada 18 tahun itu mula ditimbulkan selepas beberapa negara telah melaksanakannya. Sementara itu, Azhar berkata sehingga suku pertama tahun ini seramai 3.8 juta yang layak mengundi didapati masih belum mendaftar sebagai pengundi. Kadar tambang perkhidmatan tren elektrik ETS akan disemak. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata, Majlis Tindakan Sara Hidup Negara meluluskan cadangan Kementerian Pengangkutan melalui pemansuhan kawalan tambang dan pelaksanaan struktur tambang dinamik bagi ETS. Majlis turut meluluskan cadangan untuk mengawal selia dan menyeragamkan caj perkhidmatan yang dikenakan oleh pengendali terminal pengangkutan awam darat. Datuk Seri Dr. Wan Azizah berkata cadangan mengawal selia dan menyeragamkan caj perkhidmatan adalah untuk Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD dengan menguatkuasakan pelesenan terminal dan kawal selia caj berdasarkan kualiti perkhidmatan dan kemudahan terminal. Juga kita pastikan bahawa caj ini tidak dikenakan pada pengguna. Ini kita nak dapatkan supaya kos sara hidup dijaga, tempat-tempatnya ditingkatkan servis dan juga kita kualiti juga dikawal. Sebab dulu tidak ada kawalan selia langsung di atas tempat-tempat yang dikatakan terminal-terminal pengangkutan awam darat dan cadangan semakkan, dan ramai pengguna nanya-nanya kenapa pula charge-nya berbeza-beza walaupun kadang kualiti servis mereka kurang. Pelaksanaan cadangan itu perlu mengambil kira kepentingan pengguna dengan tidak menyumbang kepada peningkatan harga tiket. Susulan kenaikan mendadak bil elektrik pengguna baru-baru ini, Tenaga Nasional Berhad telah membuat pembayaran semula kepada 1,400 pengguna di seluruh negara yang membuat lebihan bayaran bil elektrik sejak 21 Mei lalu. Ketua Pegawai Peruncitan TNB Megat Jalaluddin Megat Hassan berkata, lebihan itu dikredit semula ke akaun bil pengguna atau secara terus ke akaun bank persendirian. TNB menerima lebih 45,000 maklum balas berbentuk aduan dan pertanyaan daripada pengguna dalam tempoh berkenaan. Daripada jumlah itu, 84% atau 38,000 aduan diselesaikan. Pada 15 hingga 20 Mei, ada gangguan terhadap billing sistem Tenaga Nasional, dan salah satu kesan daripada itu ialah ada pengguna yang menerima bil dalam jangka masa yang lebih daripada 30 ataupun 31 hari lah. So di longer billing period ini, bil yang lama ini memberi kesan di mana jumlah bil yang tertera di bil itu akan lebih tinggi sebab jumlah hari penggunaan adalah lebih daripada biasa. Selain itu, jelasnya penukaran meter jangka kepada meter pintar di Melaka turut menjadi antara punca kepada 18% aduan berkenaan perubahan kadar caj. 3 saluran maklum balas boleh digunakan pengguna termasuk mengunjungi salah satu daripada 125 cawangan kedai tenaga, menghubungi khidmat pelanggan TNB atau menerusi media sosial. Ujarnya, operasi khidmat pelanggan mereka terpaksa dipanjangkan sejak isu itu tular di media sosial dan mendapat liputan hangat media. Peneroka Felda di seluruh negara menyerahkan kepada Perdana Menteri untuk memilih pengerusi Felda yang baru bagi menggantikan Tan Sri Megat Zaharuddin Megat Muhammad Noor yang meletak jawatan. Ketua Peneroka Felda Kebangsaan Sulong Jamil Muhammad Sharif berkata pihaknya sedia memberikan kerjasama kepada sesiapa sahaja yang dipilih dan meneruskan usaha pemulihan Felda. Pihak peneroka seluruh negara, kita akur kepada
perkara ini dan kita serahkan balik kepada kebijaksanaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Makna memilih pengerusi Felda ni, pengarah besar Felda ke adalah kuasa kan, daripada kerajaan, kuasa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi saya no comment perkara ini. Kita tak tahu apa masalah dia. Dan sebagai insan biasa, saya selaku Ketua Meloka dan Pak Karib semalam menghubungi Tan Sri melalui telefon pukul 6 petang dan saya menghubungi Tan Sri pukul 7 malam. Jadi nada yang sama yang dia berkata bahawa kita hidup ada hari yang terus dan berhenti. Ada tak stop and apa dia cakap semalam, saya dah lupa. Dia sebab. Tapi dia kabur dengan saya, teruskan agenda ini demi peneroka dan Felda. Ikutlah apa yang dibuat oleh yang diteruskan oleh pengurusi baru. Jadi saya serahkan perkara ini terus kepada kerajaan dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dalam pada itu, beliau berharap kerajaan memilih individu yang mempunyai kelayakan dan kebolehan memandangkan Felda agensi yang telah dikenali di peringkat antarabangsa. Megat Zaharuddin meletakkan jawatan kemarin setelah berkhidmat kira-kira setahun dalam organisasi itu. Felda dalam kenyataan memberitahu Menteri Hal Ehwal Ekonomi Datuk Seri Muhammad Azmin Ali akan mengumumkan pengerusi baru namun tidak dinyatakan bila. Assalamualaikum warahmatullahi. Seorang inspektor dan 4 anggota polis direman 5 hari bagi membantu siasatan kes meminta dan menerima suapan daripada seorang lelaki dalam kejadian Mac lalu. Perintah reman bermula semalam hingga Sabtu ini dikeluarkan Magistret Muhammad Nazrin Ali Rahim terhadap semua suspek lelaki berusia 25 hingga 50 tahun itu. Semua suspek bertugas di bahagian siasatan jenayah narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah Jasin. Mereka disiasat mengikut Seksyen 17-A Akta SPRM 2009. Difahamkan suapan bernilai kira-kira RM6,000. Sogokan itu sebagai dorongan untuk tidak mengambil tindakan atas kesalahan memiliki air ketum daripada seorang lelaki. Cubaan seorang warga Myanmar menyembunyikan diri dalam longkang selepas melakukan samun gagal apabila suspek ditahan polis. Suspek ditahan 15 minit selepas melakukan jenayah itu bersama seorang lagi rakannya, warga tempatan yang bersenjatakan parang. Kejadian berlaku di sebuah stesen minyak di Seri Muda Shah Alam, Selangor. Kedua-dua suspek datang dengan menaiki sebuah motosikal. Dia samun cashier, dia samun juga pelanggan patron yang berkenaan, seorang perempuan, dia rampas rantai, ada rantai, and then tindakan penjaga patron tu, iaitu seorang lelaki Bangladesh. Tindakan itu yang saya rasa menyedarkan orang awam sekitar untuk membantu menangkap salah seorang penyamun perompak yang berkenaan yang menggunakan parang. Suspek kedua yang melarikan diri berjaya dikesan pasukan peronda MPV IPD Shah Alam di sebuah kawasan perumahan kira-kira 500 meter dari lokasi kejadian. Polis merampas beberapa unit telefon bimbit, wang tunai RM700 dan 2 utas rantai emas. Semakan rekod mendapati motor yang digunakan didaftarkan atas nama suspek utama. Kedua-dua suspek berusia 29 dan 32 tahun direman hingga Isnin. Perbuatan sepasang suami isteri menggunakan akaun aplikasi WeChat untuk aktiviti persundalan membawa pada apabila berdepan hukuman penjara selepas mengaku bersalah di Mahkamah Session Klang. Hakim Razali Arifin bagaimanapun menetapkan 23 Julai ini untuk jatuh hukum sementara menunggu laporan forensik terhadap telefon bimbit tertuduh. Muhammad Sarudin Basri, 23 tahun dan isteri Nur Syahfizan Samsudin, 24, mengaku secara sedar menggunakan aplikasi itu untuk komunikasi lucah bagi tujuan komersial. Perbuatan dilakukan di sebuah rumah flat Cempaka, Persiaran Bukit Raja, 4 Disember lalu. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 233-3 Akta Komunikasi dan Multimedia dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Kejaksaan. Sabit kesalahan boleh dipenjara sehingga setahun dan denda tidak lebih RM50,000 atau kedua-duanya. Tertuduh tidak ditawarkan ikat jamin kerana tidak mempunyai alamat tetap sehingga sukar dijejaki.
Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan Prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Kita ke laporan antarabangsa. Tindakan kerajaan Myanmar menyekat akses internet bagi penduduk di kawasan konflik negara itu dikuatiri satu cubaan untuk mengaburi mata rakyatnya berhubung kekerasan oleh tentera Myanmar ke atas umat Islam Rohingya. Demikian tegas jurucakap khas Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB ke Myanmar, Yang Lee, yang berkata ia sebenarnya tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Lee percaya insiden itu sengaja dirancang bagi menutup insiden pelanggaran hak asasi manusia di kawasan di mana operasi penghapusan etnik dilaksanakan. Menyuarakan kebimbangan berhubung nasib penduduk di Rakhine, Lee menggesa sekatan itu ditarik balik dengan segera. Kerajaan Myanmar pada Jumaat lalu mengarahkan syarikat telekom tempatan memotong akses internet bagi kawasan Rakhine dan Chin, iaitu dua kawasan konflik melibatkan umat Islam Rohingya. Pihak berkuasa Kazakhstan melancarkan siasatan segera berikutan insiden letupan dalam gudang senjata yang meragut 2 nyawa dan mencederakan 165 yang lain. Insiden pada kemarin mendorong kerajaan mengosongkan bandar Aris melibatkan sekitar 40,000 penduduk. Ini berikutan kebimbangan boleh berlaku letupan susulan melibatkan bahan api yang disimpan dalam gudang terbabit. Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev menerusi ciapan di Twitter memaklumkan bahawa pihak bertanggungjawab akan dikenakan tindakan keras. Beliau juga berjanji untuk memberi pampasan sewajarnya kepada keluarga mangsa serta membantu usaha membina semula bandar Aris. Insiden ini menjadi ujian besar buat Tokayev yang baru dilantik selepas kemenangannya dalam pilihan raya pada 9 Jun lalu. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. pantas menampilkan Prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bertemu kembali. Saingan Liga Super semalam menyaksikan 3 perlawanan berlangsung dengan pertemuan Selangor dan Pahang di Stadium Shah Alam paling menjadi tumpuan. Selangor yang beraksi di lawan sendiri berjaya memanfaat kelebihan dengan Ifedayo Olusegun paling cemerlang. Melangkah hat-trick membantu kemenangan 5-2 Selangor ke atas Pahang. Turut ceria mengutip 3 mata penuh Perak yang mengatasi Felda United 3-2. Sementara pertemuan dua pasukan berstatus kelab PKNP FC dan PKNS FC berkesudahan dengan keputusan seri 2-2. Keputusan jurulatih Dollah Saleh merehatkan kesebelasan utama bagi memberi tumpuan kepada perlawanan separuh akhir kedua Piala FA menentang Perak Sabtu nanti nyata memakan diri selepas tewas 5-2 kepada Selangor. Agak seimbang di awal permainan, Selangor mula membuka jaringan pada minit ke-29 selepas Khairul Mohamed Zamri menanduk masuk hantaran Sandro da Silva. 7 minit berselang, kem Selangor tambah ceria apabila Ifedayo Olusegun menggandakan kedudukan dan berbaki 2 minit sebelum rehat, Olusegun terus mempamerkan ketajaman menjaringkan gol kedua peribadi untuk Selangor selesa mendahului 3-0 tamat separuh masa pertama. Seminit sebaik permainan bersambung, Pahang tambah tertekan apabila Selangor berjaya meraih gol keempat, kali ini menerusi sentuhan Andrew Dos Santos. Ketinggalan 4-0, Pahang masih belum menyerah, kembali mengatur strategi untuk mencari gol. Dan minit ke-68, Pahang akhirnya memecah kebuntuan. Gol hasil sentuhan Arko Gilaswaran yang membuat percubaan dari luar kotak penalti. Minit ke-77 berpunca dari sepakan percuma Bunyamin Omar, Muhammadul Sumare berjaya menanduk masuk gol kedua Pahang untuk kedudukan semasa 4-2. Kebangkitan yang cuba dilakukan Pahang bagaimanapun tersekat pada minit ke-86 apabila Olusegun melengkapkan hat-trick menyaksikan Selangor mencipta kemenangan bergaya 5-2 ke atas skuad Tok Gajah. 3 mata yang diraih turut melonjakkan kedudukan Selangor ke tangga ketiga Liga Super, hanya dipisahkan dengan perbezaan 2 mata berbanding Pahang di tangga kedua. Sementara itu, di Stadium Tun Razak, Perak berjaya meraih 3 mata berharga selepas menundukkan Felda United 3-2. Perak terlebih dahulu di depan selepas pemain import dari Brazil, Ronaldo Henrique, berjaya menewaskan penjaga gol tuan rumah Nurazan Razali pada minit ke-22. Minit ke-34, Perak menggandakan jaringan. Kali ini hasil sentuhan J. Patiban yang memanfaat tampanan kurang kemas Nur Azlan. 2-0 tamat separuh masa, Perak terus mengukuhkan kedudukan 8 minit sebaik permainan bersambung apabila percubaan Kareka dari luar kotak penalti gagal disekat Nur Azlan.
Usaha Felda untuk mencari gol akhirnya berhasil pada minit ke-81 menerusi satu jaringan menarik Kapten pasukan Hadin Azman. 2 minit berselang, Felda pantas menghukum kesilapan penjaga gol Perak, Khairul Amri Salhuddin yang meninggalkan posisinya membuka ruang buat K. Ikeda untuk menanduk masuk gol kedua tuan rumah. Cuma harapan Felda untuk sekurang-kurangnya meraih satu mata tidak kesampaian selepas kemenangan 3-2 sah menjadi milik Perak. Di Stadium Manjung, pertemuan dua pasukan berstatus kelab PKNP FC menentang PKNS FC berkesudahan dengan keputusan seri 2 sama. Pelawat terlebih dahulu di depan selepas R. Surendran mudah menolak masuk gol pembukaan PKNS pada minit ke-34. Bagaimanapun 4 minit selepas permainan bersambung, PKNP berjaya menyamakan kedudukan. Hafiz Ramdan berjaya mencipta gol sensasi apabila sepakan penjurunya terus melencong masuk menejar gawang PKNS. Minit ke-60, PKNS berpeluang untuk kembali mendahului, namun sepakan percuma Jafri Firdaus Chiu sekadar terkena tiang gol PKNS. Masuk minit ke-76, giliran PKNP pula mendahului selepas hantaran Ibni Khuzaimi ditanduk masuk Giancarlo Rodriguez. Bagaimanapun, PKNS lega berjaya mengikat kedudukan pada minit ke-83 selepas Pashaman menyempurnakan sepakan penalti. Kedudukan 2 sama kekal sehingga tamat sepenuh masa. Turut berlangsung rancak saingan Liga Perdana yang menyaksikan Johor Darul Takzim 2 JDT 2 kembali merampas kedudukan teratas Liga. Berdepan UiTM FC di Stadium Majlis Perbandaran Pasir Gudang, JDT 2 tidak berdepan masalah untuk mencatat kemenangan 2-0 sekaligus kembali meminta Sabah untuk mengungguli carta Liga Perdana. Pertemuan JDT 2 dan UiTM FC nyata penting dengan kedua-dua pasukan mahukan kemenangan untuk terus mencabar kedudukan teratas Liga dan aksi seimbang disajikan sepanjang 45 minit pertama selepas masing-masing gagal untuk mencipta jaringan. 2 minit sebaik permainan bersambung, JDT 2 berjaya memecah kebuntuan gol menerusi tandukan Ramadan Saifullah Usman. Memasuki minit ke-58, JDT 2 berjaya menggandakan asakan. Kali ini hasil percubaan Muhammad Gadar yang gagal disekat penjaga gol UiTM Muhammad Haziq Muhammad Aris. Kedudukan 2-0 kekal sehingga tamat separuh masa dan pastinya satu kemenangan penting buat JDT 2 yang kembali melonjak ke kedudukan teratas Liga Perdana dengan kelebihan 2 mata berbanding Sabah di tangga kedua. Ikuti lebih banyak berita di platform media sosial Bulletin TV3. Sekian Bulletin Pagi. Assalamualaikum dan salam hormat.